Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia Nabi telah datang ke Madinah. Keluar ia Nabi kepada satu jenazah, maka melihat ia Nabi akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Maka bersabda ia Nabi bagi sekalian mereka itu perempuan, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kami perempuan sekaliannya tiada. Maka bersabda ia Nabi, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia mayat? Maka sembah kami perempuan sekalian tiada. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi sekaliannya balik oleh kamu sekalian tidak ada ziarah dan tidak ada pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu, kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu perempuan sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di bandar Madinah. Madinah yang asalnya nama Yathrib digelar bandar Nabi atau Al-Madinah, Madinah Nabawi, bandar yang dibangsakan kepada Nabi. Nabi keluar ke bandar Madinah dan Nabi lihat ada kematian, ada berlaku kematian satu hari di Madinah. Dan Nabi lihat ramai kaum perempuan yang datang tempat orang mati ni, berduyung-duyung, orang puang mari. Bila Nabi tengok ramai sangat orang puang ni mari kat orang mati, Nabi tanya, guana ramai ni? Tukang pikul jenazah. Nabi tanya, mana kamu menanggung serta orang yang menanggung? Kamu ni pikul jenazah ni, orang puang yang ramai kerja pikul jenazah kat pergi kubur. Jawab orang perempuan, dak. Ke kamu semayang mayat? Nabi tanya. Orang puang jawab, dak juga. Dan buat benda ni, beriak cok ni, ramai sangat ni. Nabi kata, pergi balik lah. Balik di rumah lah. Duduk di rumah lah. Tak payah ziarah-ziarah lah. Tak ada pahala ziarah. Balik di rumah kerana Allah suruh duduk dalam rumah. Maka dapat kita mengambil pengajaran daripada cerita ni. Kalau nak keluar ziarah orang mati, dia ada adab-adab ni. Bukan tak boleh orang puang. Dia kena adab-adab ni. Yang pertama, dia kena minta izin suami dia, walaupun adik-beradik dia hak mati. Kerana izin suami ni adalah satu kewajipan yang berkekalan. Walaupun dalam kes berlaku kematian, mati kena minta izin suami. Dalilnya Nabi kata balik duduk di rumah dan berkhidmat kepada suami-suami. Maknanya kalau suami itu benar pergi melawat jenazah, boleh lah. Tapi kalau suami tak benar, pakai tinggal gitu, walau melawat jenazah sekalipun, tak ada pahala, tak ada ziarah. Asalnya ziarah ini sangat dituntut oleh Islam. Dalam suatu hadis yang terkenal daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun lil muslimi 'alal muslimi khamsun. Benda yang berhak atau menjadi satu kemestian seorang Islam atas saudara ni yang juga Islam itu 5 perkara. 5 perkara Nabi kata, benda yang mesti. Yang pertama Nabi kata raddus salam, menjawab salam. Yang kedua tasmitul atis, berkata yarhamukallah bila saudaranya bersing, berkata alhamdulillah. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, mengikut jenazah, iaitu mengiring jenazah kepada kubur. Yang keempat wa'iyadatul marid, menziarahi saudara maranya yang sakit.
Dan yang kelima, wa ijabatud da'wah, memperkenankan panggilan kenduri. 5 perkara. Yang pertama, raddus salam, Nabi kata. Menjadi satu kemestian, satu sunnah, satu fitrah. Tapi ulama-ulama menggolongkan dia sebagai wajib. Beri salam tu sunat, jawab salam itu adalah wajib. Dia ada beberapa tempat yang kita tak wajib jawab salam. Yang pertama, kalau kita sedang buang air, tak wajib jawab salam. Sedang berak kencing, tak wajib jawab salam. Yang keduanya, apabila salam itu diberi oleh orang kafir. Orang kafir beri salam ni tak wajib jawab. Tapi kalau orang kafir kata dengan betul-betul Assalamualaikum, juga dilarang kita jawab Waalaikumsalam. Tetapi memada dengan alaikum sahaja. Kerana assalam adalah selamat. Selamat kepada orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada Yahudi Nasara dan orang-orang musyrik penyembah berhala duduk di dalam api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Macam mana kita nak jawab? Waalaikumsalam. Atas kamu itu selamat. Yang kedua, tashmitul atis, iaitu tashmit bagi atis. Atis ni ialah orang yang orang bersing. Dipanggil artis, bukan artis. Artis hak malam kemarin stadium. Joget macam anak beruk. Itu artis. Ini artis. Nah, orang yang bersing. Bersing ni sunat kita kata alhamdulillah. Bersing sunat kata alhamdulillah. Kerana bersing ini keluar segala penyakit. Allah Ta'ala keluarkan segala penyakit, virus, bakteria daripada rongga perut kita. Batu bersing ni adalah kesihatan. Dan yang terbaru, kajian daripada pakar-pakar sains dan perubatan, dia kata ketika manusia itu bersing, semua anggota yang ada di dalam badannya berhenti berfungsi. Jantung tak bergerak, buah pinggang tidak bergerak, semua tidak bergerak belaka ketika bersing. Lepas pada bersing tu dia kembali bergerak. Dia normal balik. Sekejap dalam masa 0.5 saat tak bergerak. Maka kerana itulah Nabi ajar kita kalau kita bersing, maka kita kata alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan semula segala jantung, hati, limpa kita di dalam badan kita. Itu kajian yang hanya dapat dicapai oleh manusia yang cek-cek akalnya. Itu pakar-pakar sains. Allah Ta'ala lebih mengetahui hikmat disuruh memuji Allah ketika berkata alhamdulillah. Tashmid ni bila kita dengar orang yang bersing kata alhamdulillah, kita kata pula yarhamukallah. Itu tashmid. Dia bersing cing alhamdulillah, kita dengar alhamdulillah, yarhamukallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, kita dengar, kita kata yarhamukallah. Kita tak bersing, kita dengar orang bersing kata alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Akan merahmat, akan dikau kiranya oleh Allah. Kerana kamu bersing, kamu ikut sunnah Nabi, patuh pada perintah Nabi, sebut alhamdulillah. Tapi kalau orang bersing tak kata apa-apa, tidak sunat, kita kata yarhamukallah. Yarhamukallah tashmid hanya untuk orang bersing yang sebut alhamdulillah. Kemudian Nabi kata ittiba'ul janaiz. Ni pak cerita ke puan. Ikut jenazah. Iaitu ziarah orang mati. Orang mati ni kita ikut dia, kita pergi semayang, kita ikut sampai ke kubur, kita tengok tanam, kita dengar orang baca doa, kita mengaminkan doa, pahalanya besar. Besar mana? Besar 2 buah bukit yang sangat besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nak cerita kelebihan hal-hal orang mati yang dapat kita buat oleh orang yang hidup ni. Nabi kata man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang pergi melawat jenazah sampai disemayangkan ke atas jenazah itu, baginya 1 qirat.
Dan barang siapa ikut pula sampai selesai ditanam di kubur, maka baginya 2 qirat. Sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa ma qiratan? Qiratan ni 2 qirat ni benda apa? Nabi SAW menjawab, mislul jabalainil azimaini, iaitu qiratan, maknanya 2 qirat adalah seperti 2 bukit yang sangat besar pahalanya. Tapi kita ni kalau orang mati tak semayang, tak semayang, gini awak saja sembang tanah gitu gini nak untuk diri. Sembang, mati bila? Mati kemarin. Oh, mati kemarin. Gitu gini. Nyakit apa? Sakit itulah gini. Minta diri dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat tak semayang. Ya? Ni kabar ni. Ni kabar dah ni. Kita ni orang lelaki, orang puan tak apa. Orang puan dia lain. Sebab Nabi kata tak payah semayang banyak lah balik-balik rumah. Mu khidmat bagi suamimu sama dengan pahala semayang banyak. Dan kita orang lelaki. Tapi banyak berlaku bila kematian tak sembahyang, ziarah saja. Banyak alasan apa tak semayang, tak ingat bawa piyah. Apa wajib pakai piyah semayang banyak. Ni pula seluar kotor. Oh, dah kamu. Dah mu tahu dah nak tengok orang mati pakai seluar bersih. Nah, pasal apa pula seluar kotor? Pasal apa time masa lain kita boleh pakai seluar bersih? Nah, sepatutnya time orang ambil gaji belaka kita dah masuk kat bilik ambil gaji. Bos tanya apa dah ambil gaji? Seluar kotor. Kata gitu, masuk lo dalam saja masuk ambil gaji. Itu piti. Kemudian Nabi kata wa iyadatul marid, orang sakit pergi melawat. Yang kelima, yang akhir sekali Nabi kata wa ijabatud da'wah, kita perkenankan panggilan kenduri nikah. Tapi wajib pergi kenduri nikah ni jika tidak ada benda-benda yang menyebabkan haram kita hadir. Di antara yang haram kita hadir kenduri nikah, iaitulah ada arak umpamanya dituang, minum arak. Di antaranya lagi yang kita tak wajib hadir, kita kena jauh daripada majlis nikah ini, seperti menggunakan pinggan daripada mah dan perak. Walaupun rumah raja, rumah menteri, pinggan mah, pinggan perak ni orang laki-laki perempuan haram guna. Innama ya'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddah ya'kuluna yujarjiruna fi butunihim nara atau kama qala. Hanya sahaja mereka yang makan dalam pinggan bekas sudu, garpu, puyuk, senduk daripada emas dan perak menggelegakkan api neraka di dalam perut mereka itu. Dah wajib hadir kalau ada gelas mah, pinggang perak, sudu mah, sudu perak. Ataupun ada nyanyi, ada nyanyian, ada persembahan hiburan, artis-artis mari nyanyi pada majlis niat kahwin, kita dijemput sama, tak wajib hadir. Sekalipun mas kahwinnya sampai 22,000, tak wajib hadir juga, kerana ada nyanyi. Kita dah hadir tengok di rumah. Tengok di rumah. Tengok juga Tok Imam tu. Nabi kata mun pikul jenazah, mun semayang orang mati, mun tukang mandi orang mati, yang sibuk sangat kat rumah orang mati ni, memberi kacau saja. Balik. Nabi kata, Nabi marah tu. Kita tengok keadaan sekarang ni, Allah Rabbi, kalau orang mati rapuang. Bambak dengar orang mati, mandi terjun selalu lah kalau mandi. Tabung. Faham? Tengah-tengah duduk usuk hong, dengar orang mati. Nak tahu lokasi kat mana? Mandi dengan bedak, dengan gecu. Nampak dah dia mati dah, kita pakai gecu. Nampak dah orang mati tu, nampak dah kita dengan pakai shadow, dengan pakai selendang sulang pula, dengan pakai baju baya, dengan pakai macam-macam peseng, nak pergi kat orang mati. Bukan kat orang hidup. Lain temunat tu. Orang hidup ni mati dah. Mati dah ni bang ni gandung nak pun sekekuk atas kepala. Mana orang nampak? Ni masalah dah boleh. Sebab tu Nabi kata balik duduk di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah dalam Quran, duduk dalam keadaan sejahteralah kaum perempuan di dalam rumah-rumah kamu, menaikkan benda yang tak dapat tidur. Kita nak pergi semayang-mayak tu, perempuan penuh lah rumah. Tu orang kata naik. Kita nak naik kerana perempuan penuh dalam. Lalah dia lari tiket, dia duduk bira tu.
Dia duduk biar dinding duduk. Kita semayang tengah tu. Dia takkan tak mau tengok. 18 tahun. Bukan 81. Tu imam rokok tu. Tengok tang dia. Ni yang kata. Dia cengak-ngak depan jom dia. Patut tengok orang mari semayang-mayang. Tuan masuk dalam. Kalau tak masuk, tuan orang kata masuk dalam. Mana boleh rokok tu sini orang nak semayang. Tak berani nak kata gitu. Pasal tak tahu kala kat tuan rumah. Banyak kita pergi semayang-mayang, apa dia lari habis di depan tengok-tengok. Tengok kita semayang takbir apa semua, sengih. Macam ke dia lawang kan. Jadi rohak, jadi fitnah. Bila tengok orang lelaki tengok, jadi fitnah. Nah, jadi tak tahu benda dah. 5 kepak takbir, 5 kepak. Dah main bawah gitu kan. Orang nak turun mayat pula, Allahu Rabbi. Dia jengok kot pintu, kot tikat. Kot tikat ni 560 tip pala. Aduh jungat. Dah kita pikul khanda nak turun, gelosor dengan khanda-khanda. Nah, duk kelintang ke dia, kaki gelasok tangga. Masalah orang puang. Boleh pergi ziarah, jangan duduk kat orang lelaki, duduk dapur-dapur tu. Nah, jangan capur dengan orang lelaki. Siapa kubur ikut, orang perempuan ikut sama-sama dengan orang lelaki-lelaki, haram. Walaupun tutup aurat. Kerana dibenarkan orang perempuan ziarah kubur apabila tidak ada lagi kaum lelaki. Maknanya tengah hari tu pergi atas ayah ramai-ramai, petang karang tak ada orang dah, bawa seorang mahram, adik ke abang ke teman, pergi di kubur. Tak ada masalah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab Syarah Muhazzab Al-Majmu' dibolehkan kaum perempuan ziarah kubur dengan syarat tidak mukhalatah bersekali dengan kaum laki-laki. Boleh. Ni time ngato sama-sama ngato. Sama-sama ngato. Nah. Pernah kita pun orang minta tolong baca talqin. Repuang anak si mati dia tukar letak tika kita. Repuang anak dara tu. Dah lah pakai selendang di bilik di tekak saja, dada tak nampak. Dari nak bubuh tika kita baca talqin, dia tunduk, dia betang tika. Dia kata duduk ustaz. Nampak semabur kita talqin mula-mula. Nak capur dengan doa iftitah. Ni kacau. Nah, tu baru ustaz. Kalau dia kekek. Jadi bukan benda ni nak hina apa ni dalam Islam dia tidak boleh mukhalatah. Ni tengok mari surah dia orang buat tabir, buat dinding. Maknanya ada satu pengajaran di sini. Bahawanya tidak boleh bolong-bolong. Tak boleh nak capur gaul lagu tu, tak boleh. Jadi punah, jadi rojok keling. Dia kena duduk suku-suku. Buat majlis kahwin suku-suku. Kalau boleh letak tiga. Tak ada tiga juga, tak apalah, asal suku. Apa majlis pun dia suku. Laki-laki suku, perempuan suku. Melainkan benda yang tak dapat tidak. Macam pasal nak buat guna dah. Takkan pasal nak buat suku-suku. Nabi kata balik, tidak ada pahala ziarah dan tidak ada pahala. Sekaliannya kamu disuruh mereka itu dengan tetap dalam segala rumah mereka itu kerana mengkhidmatkan bagi suami mereka itu. Nescaya menyamai akan demikian itu daripada mereka itu perempuan sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Nabi kata tak payah mari ziarah lah ramai-ramai kalau mudak penting mana, dak hajat mana, memberi fitnah pada kaum laki-laki, balik di rumah lah. Buat air ketuk laki, nyapu sapah, nyapu di rumah. Tak betul basuh apa pinggan-pinggan yang ada dalam sink kerana mengkhidmatkan bagi suami adalah sama pahalanya dengan orang yang semayang-mayang, orang pikul khanda, orang yang tanam orang mati. Dapat sama je. Dah tahu dah dapat sama, baik duduk di rumah buat puan. Seperti barang yang lain yang diceritakan di dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi SAW. Bersabda ia Nabi baginya perempuan, apa bicara engkau? Satu hari seorang perempuan, dia ni wakil daripada kaum muslimat, dia datang berjumpa Rasulullah. Maka jumpa Rasulullah, Nabi pun kata kepada dia, ada apa? Apa masalahnya? Maka sembah ia perempuan, ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Saya wakil muslimat, nak mari minta izin nak bawa semua muslimat nak mari jumpa Rasulullah, boleh ke tak? Mari atas seorang tu. Maka bersabda ia Nabi, kerana apa? Apa nak mari belaka ni? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu perempuan bahawa berkata semuanya,
semua muslimat sepakat bahawa sungguhnya Allah telah menjadikan ia Allah akan kita sekalian, dan pula menjadikan ia akan sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Dihabas tu ditahan kita sebab hak mereka itu laki-laki di dalam segala rumah, dan menjadikan ia Allah akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu laki-laki, dan diperdukan atas kita perempuan berkhidmat bagi mereka itu laki-laki, dan menjadikan ia Allah bagi mereka itu laki-laki pula perang sabil dan hadir berjamaah. Dan Allah SWT menentukan ia Allah akan mereka itu lelaki dengan khitab, tiada kita. Khitab ni dengan hadapkan banyak hukum-hukum syarak. Tidak kita, tidak kaum perempuan. Maka apa kita dapat apa? Ganti akan barang yang mengurniai Allah Ta'ala akan mereka itu laki-laki. Maka hairanlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya perempuan. Dan berkata ia Nabi, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah daripada engkau, Allah Rabbi. Orang ni kata kaum perempuan muslimat belaka nak mari tanya, nak jumpa Rasulullah, nak tanya gini, Allah yang menjadikan kita laki-laki dan perempuan, tetapi Allah melebihkan kaum laki-laki. Allah Ta'ala fardukan bagi kaum laki-laki ni dengan semayang jamaah, semayang Jumaat, berdakwah, mengerjakan kerja-kerja fardu kifayah, boleh berceramah, boleh berkhutbah, jadi tok imam, jadi tok bilal. Pergi perang sabilillah pula, banyaknya kelebihan orang laki-laki. Kami orang perempuan ni benda kelebihan, duk main di rumah aja, hanya duk khidmat kepada suami. Mananya kami pahalanya, kami nak pahala sama dengan kaum laki-laki. Maknanya ni masalah dia cemburu dengan orang laki-laki. Inilah cemburu yang sangat dituntut oleh syarak. Hak agama suruh cemburu bab ni dalam bab fadilah. Jangan cemburu dalam bab suami kita ni. Dalam keadaan keluar masuk dia duduk bangun gitu, tak perlu cemburu lagu tu. Hak ni hak patut. Sebab tu Nabi kata molek sungguh orang puang ni mulut. Tak ada lagi aku jumpa orang puang pandai seperti ini. Kerana orang puang lain dia duduk sibuk dengan kekurangan dunianya. Orang puang ni dia duduk sibuk dengan kurang pada akhirat. Dia nak lebih pada akhirat. Maknanya inilah orang yang bijak. Ni Nabi puji dia tadi. Kerana sangka kaum muslimat ni pada waktu itu duduk khidmat di rumah ni dah ada pahala dah. Dengan khidmat ke suami, dengan mandi anak, buang tahlil anak, basuh bairak anak, tak masak untuk suami, basuh baju suami, gosok baju suami, duduk di rumah tak ada pahala. Dia nak pahala banyak. Kemudian bersabda ia Nabi SAW, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Yakah yang Nabi jawab? Nabi kata gini, mungkabar kepada kaum muslimat, tak payah mari lah. Tak payah marilah ramai-ramai. Tak payah. Balik mungkabar orang perempuan duduk di rumah, jadi suri rumah tangga, berkhidmat untuk suami, khidmat untuk anak, jaga rumah dia, pahala sama dengan orang lelaki. Pahala orang lelaki semayang jemaah dia dapat, pahala orang lelaki semayang Jumaat dia dapat juga, pahala orang lelaki pergi berdakwah dia dapat, pahala orang lelaki semayang jenazah gali kubur dia dapat, pahala orang lelaki berperang fi sabilillah dia dapat juga, dengan syarat dia tunaikan yang fardu 5 waktu sehari semalam dan khidmat untuk suami. Dapat segala yang orang lelaki buat, tak payah pergi ke mana-mana. Ni apa? Sebab itulah jawatan yang paling tinggi sekali bagi orang perempuan ialah jawatan suri rumah. Ni jawatan yang paling tinggi. Kita tak boleh jawatan suri rumah jadi malu aib ke orang. Dia kata kerja benda apa? Kerja benda mek, ada kerja suri rumah Suri rumah tu kerja. Satu kerja yang diiktiraf oleh Islam. Kalau kerja luar belum tentu diiktiraf oleh Islam. Kena molek dilaknat oleh Allah kerja luar. Kerja sebagai sales girls, tahu tak? Juru jual perempuan. Cakap ngok jatang tu, cakap ngok jatang tengok supermarket. Kerja sebagai juru jual perempuan. Jual make up, jual bagian ni, jual bagian tu, camping. Toke apa? Toke.
Kita orang puang, isteri orang beriman, anak orang beriman. Ini semua ni kerja-kerja yang tidak diredai oleh Allah. Mendedahkan aurat, bercampur gaul, dengan sebab dapat keluar daripada rumah orang perempuan, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Kebebasan yang tidak mengenal batas-batas. Dah kabur ke ayah nak pergi kerja bandar. Dah ayah kata pergi kerja mek. Ayah tak ada hak. Dia kerja. Boleh kerja kedai Cina. Boleh 500 bulan. Nak duduk, takkan nak berulang jauh. Ulu Telmong. Duduk rumah sewa, dah sewa, berkawang. Bila berkawang, sama-sama yang bujang. Sama-sama bujang, ceritanya cerita apa? Cerita orang datang. Bila duduk ganda-ganda bujang, ceritanya mesti orang datang. Mesti orang lelaki, mesti boyfriend. Nak, bila duduk sama-sama rumah sewa, nak balik pukul berapa, tak ada orang nak marah. Nak, mak blebel lain, kalau kawan blebel tak jadi apa. Akhir-akhirnya awak naik orang lelaki-lelaki di rumah. Gitulah. Ini yang terjadi. Akhirnya menjadi dah perempuan-perempuan murahan yang kita dapat tengok hari ini, macam-macam jenis. Jadi jurujual ni haram kalau melanggar perintah-perintah syarak. Tak halal kita makan anak kita tu. Nampak? Nabi tak redha kalau Nabi tengok dengan tak tutup rambut, dengan rambut celup kuning, kerja pula dengan orang kafir, tokai kafir ni, pak puang pula tukar jual, duduk-duduk biar-biar rak-rak pakaian. Tokai kafir mari tepuk punggung. Tokai tu kafir laknatullah, boleh tepuk punggung, boleh cokek pula. Anak kita, anak dara kerja Allah suka sangat berkelantik. Tokai tepuk punggung. Allahu Rabbi. Yang ni kata, sebab itulah kita sebenarnya tak ada malu dah sekarang ini. Muka kita tak tahu ni jenis apa muka. Imam Sayyidina Ali kata hal la tastahyun, adakah kamu tidak malu? Tatrukuna nisa'akum bainar rijal yanzurna ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Kamu ni memang tidak malu dah, tidak ada perasaan aib dah, kamu memang tidak ada maruah dah jika kamu biarkan anak kamu yang perempuan, isteri kamu duduk berbolok-bolok dengan kaum laki-laki. Isteri-isteri kamu, anak-anak dara kamu duk tengok orang datang pun tengok ke anak daramu, tengok kepada isteri kamu. Ini orang yang tidak ada malu. Tapi sekarang dah ada menenda dah. Tokai pula kalau raya beri piti ke ayah 100 riyal, glori mati ayah. Beri dengan susu 2 pok, beri dengan hadiah kita ini, habis cerita. Lelaki lain kerja. Perempuan penuh jahannam. Kalau kerja dengan orang Islam, lain pula dia ada batasan ni. Ni kerja dengan orang yang sembah berhala. Anak kita anak orang yang beriman. Sedangkan perempuan itu adalah aurat. Al-mar'atu auratu. Perempuan itu adalah aurat. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Hendaklah kamu jaga mereka itu diam di dalam rumah-rumah mereka itu. Apa guna kata Rasulullah? Kita wadok je. Seolah Rasulullah ni orang bodoh cakap. Tak ada orang nak layang. Nabi kata fahbisuhunna fi buyutihinna. Hendaklah kamu duduk diam. Letak dalam rumah diam-diam. Jangan ke sana kemari. Kerana mereka adalah mutiara. Mereka adalah benda yang bernilai tinggi. Kita waktu bit luar habis. Seolah-olah kita tidak lagi bertuhankan Nabi, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan Nabi tak laku belaka. Yang laku perkataan manusia. Bermula dalil yang menunjukkan atas itu barang yang dicitrakan bahawa sungguhnya seorang Badawi boleh baca tak? Badui boleh tak? Badawi ni maknanya orang ulu. Kalau kita buka kamus Lisanul Arab, satu kamus Arab lah, kamus besar ni, kita pergi kat huruf ba, kita cari Badawi, Badawiyah, Badawiyun, Badawiyah, dia kata Badawi maksudnya orang darat. Orang darat. Kalau orang bandar dipanggil Hadariyun, orang bandar. Dia suka dah. Ni bukan politik, ni masalah lurah. Ni tak campur politik ni. Bukan bab politik. Jangan nak kona jauh. Kira nak kona saja. Kalimah Arab Badawiyun maknanya orang hulu. Kalau orang bandar dia panggil Hadariyun. Orang bandar. Orang bandar kalau Arab
Hadariyun, kalau dia nak tanya siapa kamu, man anta, man anta. Kalau Badawi Manat, dia pelak dah ulu. Macam kita lah, orang pandai siapa kamu, orang ulu mupiyam. Dah gitu kan. Datang Badawi, datanglah ia kepada Nabi SAW, maka berkata ia Badawi, bahawa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau. Gitu pula. Memang ia belik Badawi. Dia kata mu ni menyeru manusia kepada satu agama baru. Katanya agak ulu ni, aku percaya kepadamu tapi aku tidak benarkan kamu. Pula dah mesti ketang kali cakap. Melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Kalau mu tunjuk mukjizat aku benarkan akan kamu. Aku percaya dah mu tu, tapi aku tak mau menyungguhkan kamu. Mu kena tunjuk mukjizat. Mukjizat ni benda yang al-khariqul lil adah, benda yang berlainan daripada kebiasaan, dia panggil mukjizat. Kalau terbit daripada Nabi, daripada Rasul, dipanggil mukjizat. Benda samanya pelik, barang pelik. Kalau keluar daripada orang jahat, dia panggil sya'uzah. Nampak? Sya'uzah. Kalau keluar daripada orang jahat, benda tu pelik, orang jahat boleh buat, orang kafir boleh buat, dia panggil sya'uzah. Ataupun sihir. Macam ahli sihir Fir'aun, tali menjadi ular, tapi ular cek, so-so clicking. Tali mana boleh jadi ular pada adat, ni boleh jadi, dia panggil sya'uzah atau sihir. Tapi keluar daripada tangan orang kafir. Kalau keluar daripada tangan Nabi, dia panggil mukjizat. Nabi Musa pun lepas tokat jadi ular yang sangat besar, besar semeluk ular. Tembok lari habis. Segala orang nak tengok. Itu mukjizat. Mukjizat mana benda yang mengalahkan segala benda yang lain. Mana mukjizat. Jadi aku nak tengok mukjizat, aku percaya kepadamu, aku nak mengaku mu Nabi. Bersabda baginya Rasulullah SAW, apa yang engkau kendaki, mu nak tengok benda. Nabi layan orang Badawi ni. Dan mu nak tengok angat, mu nak tengok benda. Nabi kata ke dia, maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan keduanya Nabi dan Badawi itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda bagi Badawi itu oleh Rasulullah, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Kata Badawi ni, Rasulullah mu tengok tak pokok kurma hak mati dah depan. Ada pokok kurma hak mati dah dah. Pokok kurma betul hak mati. Bukan hak plastik kat rambut ladang tu. Hak mati dah, hak kering. Jadi Badawi ni kata mu boleh tak suruh pokok tu mari kat kita jalan. Pokok hak hidup dah boleh jalan. Ni hak pokok mati dah nak suruh berjalan. Nabi kata gini nak mu suruh. Nampak? Dan mu nak tengok sangat mu suruh. Apa aku suruh pula? Nak suruh Nabi. Nabi kata gini, mu pergi kat pokok tu, mu kata Muhammad panggil. Dia lagi ajar lagu tu. Maka pergilah Badawi ni, dia pergi kat pokok tu. Dan berkata ia, hei pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad, bahawa sungguhnya ia Muhammad memanggil akan dikau. Dia kata, hei pokok kurma, ni Muhammad panggil. Pergi ya. Katanya Badawi pada ni. Maka bergerak-gerak pohon kurma itu pihak yang kanan dan tercabut segala akarnya, dan bergerak pada sebelah kiri maka tercabut pula segala akarnya. Lepas dia kata Muhammad panggil, bergerak-gerak pokok kurma. Tubik akar dia lekat di bumi, cabut habis. Ni mukjizat. Ni cerita Rasulullah. Ni kehebatan Rasulullah. Ini kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Tak? Maka jadilah ia kurma yang kering datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Datang siapa dekat dengan Nabi, pokok kurma boleh jalan. Maka tatkala hampir ia pokok kurma kepada Nabi memanggil ia kurma, assalamu alayka ya Nabi Allah. Pokok kurma beri salam. Tu hebat Rasulullah. Dah orang tak mau beriman kepada Rasulullah, hak beriman dah jadi kafir semula, masuk Kristian macam-macam. Tuhan beri dah beriman, dia pilih kafir semula. Allahu Rabbi. Kalau dak masuk Islam semula, kekal patak neraka.
wa matu wa hum kuffar, orang yang mati dalam keadaan mereka itu kafir, wa huwa kafir, mereka kafir, maka atasnya wajiblah laknat Allah, laknat malaikat, laknat segala manusia, laknat segala benda yang kena laknat. Dia orang kafir ni, dia tengok kita masuk Islam, dia nak supaya kita jadi kafir semula. Cara dia buat datang segala benda-benda milah, cara hidup dia supaya kita ikut. Walaupun kita tak masuk Kristian, kita tak istihad masuk Kristian, tapi kita ikut cara hidup dia, kita telah pun mengikut milah orang kafir. Nah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah ni bukan agama gitu, mana cara hidup. Orang kafir Yahudi Nasara tidak akan rata sampai kamu ikut cara hidup mereka. Sekarang umat Islam habis ikut cara hidup dia. Pakaian macam dia, mendedahkan aurat. Nah, tak semayang, memusuhi ulama-ulama, menjauhi daripada masjid, rumah-rumah Allah. Tak macam kafir. Cakap khabar pula. Nah, jauh daripada cerita-cerita Al-Quran, tak ada berlandaskan nas, berlandaskan nafsu semata-mata, macam orang kafir. Lepas kalau kita ikut sebahagian daripada ajakan daripada barat ni, kita jadi kafir semula. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu duk ikut sebahagian daripada orang yang telah diberi kitab, kata ulama tafsir al-yahud wan nasara, nampak, yaruddukum an dinikum, mereka itu akan menyebabkan kamu, nampak, kembali semula daripada Islam, jadi murtad. Habis jadi murtad. Nah, cara dia gini, dia mari kat kita, dia tak kata masuk Kristian, dia tak kata gitu, dia tak kata gitu. Nah, caranya nak suruh jadi Kristian, dijauhkan kita daripada memahami akan peraturan agama kita sendiri. Cara gitu. Dia buat main, dia buat sokang, buat hiburan, buat joget, buat menyanyi. Hari ni joget, esok nyanyi. Hari ni menyanyi, esok joget. Lusa bunga api, tulak joget pula. Dia main gitu. Tak ada masa nak dengar kalang-kalang ulama, pesanan-pesanan para guru, tak ada masuk ke telinga, hanyut lama. Gitulah. Di rumah hanyut kat di rumah. Cerita pas drama swasta, cerita Melayu, cerita Keling, cerita Cina, cerita Kina, cerita musik, cerita Jepun pula ada. Macam-macam cerita. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habis licin. Tak, daripada pagi buka sampai ke negaraku. Dah tidur dalam khoh-khoh gitu. Tak dang nak masuk segala tazkirah, pesanan-pesanan untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Akhirnya jadi macam tidak tahu hukum, maka wak masuk cara dia, kita pun terima gini. Cakap khabar pasal orang kafir, terima. Pasal dasar tak ada dah. Asas tak ada dah. Dia buat lari daripada asas tu. Asas ni mendekati majlis-majlis ilmu. Gitulah. Maka jawab Nabi SAW, wa'alaikassalam. Nabi jawab kepada pokok kurma. Maka berkata oleh Badawi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sabda baginya oleh Rasulullah. Dia pun mengucap selalu. Badawi ni mengucap. Bila tengok pokok kurma datang beri salam ke Nabi, sebagaimana yang dia nak tengok, Nabi jawab salam, dia pun masuk Islam. Maka sabda Nabi baginya oleh Rasulullah, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Padang dah dengan satu mukjizat ni aku tunjuk padamu, pergi balik dah, mu masuk Islam dah. Maka berkata ia kafar artinya memadailah, cukup dah. Tengok pokok yang kering boleh berjalan kepada Nabi, beri salam, Nabi jawab salam, tak cukup apa lagi? Cukup dah, dia kata kafar. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali, maka kembali pohon kurma kepada tempatnya. Nabi pun kata pada pokok kurma, mu balik tempat muasal tadi, balik. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau satu mukjizat. Nak lagi segi. Tadi kata cukup dah. Baik kata Badawi. Dia belik. Tadi dia kata cukup dah, memadai dah. Bila dia nak balik, dia kata gini lah, bertunjuk selagi mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh yang lain daripada aku. Maka engkau perkenan akan daku padanya mukjizat. Dan maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Dia kata ginilah,
Dah mu ni memang Rasulullah sungguh mu tunjuk mukjizat, benda yang memang melemahkan manusia biasa daripada melakukannya. Aku nak minta sujud kepadamu macam orang sujud semayang. Dia nak sujud kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Sujud selain daripada kepada Allah tak boleh. Yang boleh hanya sujud kepada Allah. Haram dan jadi kafir, jadi murtad kalau kita sujud kepada selain Allah. Sujud kepada makhluk, kepada manusia jadi kafir. Ulama-ulama menyebut bahawa kalau kita rokok pada makhluk, hak rokok tu haram. Sujud jadi kafir. Walaupun niat bermain-main. Tak boleh kan? Benda kafir murtad dari main-main. Dan yang kata Nabi para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam tu, sujud lagu mana? Itu bukan sujud semayang. Sujud tu maknanya memberi hormat. Bukan sujud 7 anggota macam kita sujud atas tanah. Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah cerita tatkala kami, yakni Allah, kami perintahkan kepada para malaikat supaya mereka itu tunduk hormat kepada tu Adam. Itu tafsiran yang diberi oleh ulama-ulama. Maka sujud macam sujud semayang atau daya atas bumi ni hanya kepada Allah kita boleh sujud. Hanya orang yang ada sifat ketuhanan, iaitu Allah SWT seorang saja yang tunggal, yang ada sifat ketuhanan, yang layak kita atau daya ke bumi. Makhluk tak boleh. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suami mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nabi kata tak boleh sujud sesama makhluk. Kalau tak haram, kalau bolehlah sujud sama makhluk, aku suruh dah perempuan sujud bagi suami. Tapi dah tak boleh, maknanya besarnya hak suami atas kaum perempuan. Isteri ni dia ada hak yang dia kena tunaikan apabila dia memiliki seorang yang lelaki bernama suami. Besarnya hak ni sehingga Nabi kata kalau boleh aku nak suruh sujud. Tiap-tiap suami balik kerja sujud berokok dari sebut atas bumi atas latar kerana mengagung-agungkan suami. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sebut telah mewahyukan kepada aku tak boleh sujud, hanya kepada Allah yang boleh sujud, sama makhluk tak boleh, maka aku tidaklah menjadikan perempuan itu wajib sujud kepada suami. Nak cerita di sini tentang sujud bagi suami ni, maknanya suami ni bukan main-main dah. Kita kena hormat kepada dia, kita kena membesarkan suami. Sebab tu bila kita tak kahwin lagi, syurga kita orang perempuan di bawah telapak kaki ibu. Tapi bila kita telah berkahwin, berpindahlah kepada bawah telapak kaki suami. Sebab itulah kalau kita nak pergi rumah ayah kita, suami kata tak boleh pergi, haram pergi. Tiap-tiap langkah satu dosa, tiap-tiap langkah satu pahala bagi suami. Bukan suami nak larang pergi rumah ibu bapa, tapi kalau larang tak boleh pergi juga. Takdir kata suami tak benar, tak boleh pergi. Nampak? Tak boleh pergi juga. Mana besarnya suami. Sebab tu orang perempuan hak minggu lepas, bulan lepas dia cerita, ditanya Nabi benda hak yang dia mesti tunai. Nabi rayaklah begini. Kalau begitu aku tak boleh nak tunai, aku rasa. Aku tak akan menikah selama umur hidup aku. Pasal dia rasa berat, dia tak boleh nak pikul. Nah, kita bila kita dengar berat, kita kata syarat berat. Yang bagi nikah siapa suruh? Nak nikah, macam tahu dulu benda-benda syarat ni, benda yang kita kena pikul ni, jangan ikut-ikut orang. Orang lelaki gitu juga. Nak bukan orang puang saja. Tengok orang bawa bini, nak pegang tangan bini, tak tahu ke hukum hakam, tak tahu ke benda, masalah pun tak tahu. Nak. Dan nikah macam ayam kucing tahi. Tak tahu ke hukum. Suami tak semayang, bini pun tak semayang juga. Tak ada apa-apa. Tulang mari tuk natu sekali, tuk tua sekali baru tuk lelaki nak semayang. Tok tua mari tidur, tok lelaki nak semayang. Nak tunjuk ke tok tua, takut tok tua kata tak semayang. Tok tua 3 kali haji dah, segang juga. Nak masuk dalam bilik, tanya bini, garik apa kan? Tanya bini, garik berapa rakaat? Kau berderah ni ayah nak semayang, ayah ajak semayang jemaah. Bini kata Allah gitu pun tak tahu kau bang, 2 rakaat garik. Molek dah. Dia nak tahu macam mana dah kalau tok laki-laki tu. Tak tengok kalau nikah lah ni budak-budak muda. Kalau jatah ni suami dah ratat tekuk kan. Pakai ratat tekuk. Kena laknat ni. Pakai yang perhiasan perempuan, laki-laki pakai kena laknat. Kena laknat ni mana jauh daripada rahmat. Tak ada rahmat hidup dia.
Pakaian perempuan. Nah, suami pakai gelang tangan, luar pendek naik motosikal. Hak puang pula belakang, bini tu akad nikah, siap akad nikah. Dengan baju kecek, dengan tiuk lapuk. Tali aluh ni, tali ni aluh, bini dia. Dah reti pun syarat kalau pakai tali aluh gini. Baju di bawah, tali saku aluh. Aluh pada perambut kerapu. Allah. Maknanya kalau begitu keterampilan dia di khalayak ramai, maka dia memang tak reti hukum hakam agama. Memang tak banyak tak tahu dah. Dah dalam muka nampak warak pun tak reti benda dah. Hak dapat lebar dengan pakai dibak agak aku tanya hukum tak reti benda dah. Kalau hak kain pelah gitu, kau dah tahu benda lagi mandi junub, benda mandi junub tak tahu. Nah. Maka mendulukan Rasulullah SAW akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, hingga mendulukan ia akan hak dua ibu bapa. Ibu bapa jadi nombor 2, nombor 3, suami nombor 1. Tapi dalam kes suami suruh benda yang tidak boleh, tidak harus pada syarak, jangan kita taat. Jangan bapa kata kita kena taat semua, ataupun suami ambil kesempatan mu kena taat dalam masalah ni, mu kena taat ke suami. La ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara yang menjadikan derhaka kepada Khalik pencipta, pada Allah. Ada gak suami dia guna kebodohan isteri dia, dia kata mu tak boleh, mu jangan, mu kena ikut aku belaka, mu derhaka masuk neraka. Betul dah, tapi perkara tu perkara salah. Suami suruh isteri buka tudung, nak pergi makan malam sekali takkan makan tudung, komang sepanah. Faham? Datuk-datuk ramai ni, Datuk J ada, Datuk L ada. Faham? Macam-macam datuk mari, takkan mu nak pakai tudung, bini datuk dah pakai tudung sekar haram, buang sekali jadi guna. Nak, jangan ikut. Hak tu tak boleh ikut. Hak tu kita kena lawan sungguh-sungguh. Jangan ikut benda haram. Benda haram ni ibu bapa suruh tak boleh, mak ayah suruh tak boleh, adik-beradik suruh tak boleh, suami suruh pun tak boleh, benda haram. Nak tahu haram halal tu kena ngaji, kena dengar, baru tahu benda tu salah. Dia kata pakailah baju lengan pendek sekali pasal minggu hari ni. Nak, pakailah umur sakmo, pakai luar umur ni berserebeh sakmo. Nampak? Siapa kawan-kawan aku tanya, dia ustazah ke apa? Dia suruh bini dia tu buang jibak sekali, pakai baju lengan sekerat, nak pergi beli apam balik dengan kuih jagung. Faham? Mana awak gua ni? Atuk lelaki gitu ada kok jenis jahat gitu. Tak tahu ke hala. Seperti barang yang datang ia daripada tergaib pada mereka itu bagi hak dua ibu bapa dan zaujah atas barang yang dicerita. Zaujah tu suami, atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya ia keluar serta sahabat, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakang. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia bapa aku. Allah Rabbi, ni wanita soleh. Sayyidina Umar dia keluar bandar, keluar ke Pekang satu hari, dia tengok seorang perempuan, dia pikul orang lelaki atas belakang, orang tua tu naik atas gendong. Orang tua ni, pakcik tua ni, dia buat atas belakang puang gendong, macam main gendong. Tak ada naik gendong, pikul atas belakang. Bukan kalau ni tolak kereta roda. Nah, pakai pikul terus atas belakang. Maka kata Sayyidina Umar, hei perempuan, apa benda mu nebeng ni atas belakang pikul-pikul orang lelaki? Nah, jawab perempuan ini, wahai Khalifah Amirul Mukminin, hei Khalifah, wahai Presiden. Dia Presiden lah Khalifah. Ini ayah aku, ni aku pikul ni. Ayah dia je pikul. Nak cari dua ni anak pikul ayah. Nak cari dua ni zaman ni. Kalau kata ayah sakit tu buat tak kursi roda, hak tolak tu pun malah nak tolak. Mu tolak pula, aku sama tolak. Dia kata adik-beradik dia, badi tak mau tolak. Nah, ni pikul atas belakang. Kalau ayah sakit tak mau bela belaka. Ayah sakit badi tak mau bela. Cakap anda belaka begitu gini hukum hakam begitu gini. Tak, bersanggup tangan-tangan. Bro, ayah sakit, tak ada nak bela. 7-8 beradik tu sibuk belaka. Hak ni kata rumah dia payah nak basuh tahi ayah. Hak ni kata orang puan ni tak boleh bau tahi alergi. Hak ni kata ayah jauh dengan bilik air. Hak ni kata kalau di rumah gitu, pergi di rumah siapa nak jaga pagi-pagi anak sekolah belaka, orang puan kerja. Banyak alasan.
Ini masalah. Nah, ini yang kita dah jumpa dalam masyarakat kita hari ni. Masyarakat rosak hari ni. Hak ni pikir atas belakang. Sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak, ingin ia pada tiap-tiap suatu saat. Orang tua ni, dia kata ayahku ni aku pikir ni, lenin jadi macam budak-budak nyanyok lah. Nah, duk minta sama, nak waktu minta. Tiap-tiap saat meminta-minta ia. Memang dah. Kita ni makhluk. Makhluk ni barang baru. Kita ni sebahagian daripada alam. Kaedah alam ni dia berubah-ubah. Dia tak ada kekal molek sama. Nah, apa tu kata ulama-ulama al-alamu mutaghayyirun. Alam itu dia berubah-ubah. Daripada kecil jadi besar. Besar jadi kecil semula. Kita masih beranak kecil. Nah, sekarang kita besar. Bila habis tua jadi kecil mula. Jadi kau kecil. Dia balik asal. Nampak? Mula-mula tu big pakai pamper. Nah, dah budak kecil, lepas tu dah besar ni dah akal dah pamper. Mana ada orang pakai pamper orang umur 30 pakai pamper. Lain, dia kira tahulah. Tapi bila tua, balik pakai pamper semula. Pasal apa? Pasal dah reti dah. Dia gitu. Mula-mula dak gerak budak-budak, lepas tu jadi gagah, akhir jadi dak gerak semula. Itulah menjadi lumrah alam. Nah, menjadi sunnatullah. Allah Ta'ala tetapkan pada alam ini perubahan yang sedemikian rupa. Yang tidak akan mundur, yang tidak akan kurang, yang tak cedera, yang akan sempurna selama-lama, Allah seorang juga. Hak lain, dia akan rosak, akan binasa. Dia kata, mitok sama aja ni. Dan satu saat berkendak ia kepada bermain-main tanah, seperti bermain kanak-kanak yang kecil kadang-kadang nak pergi main tanah. Orang-orang nyanyuk. Nak? Orang nyanyuk kan? Tengok orang nyanyuk. Dia duduk, dia tak duduk tamu dah tok dah. Duduk dapur gitu. Nah, dia berok yang ambil tahi ni. Ni pelakon ni cucu pula. Pelopok tu kepala. Menolong cucu ni. Nampak khabar ayo tok pelakon tahi. Kalau orang dah raju dah main benda gitu. Tapi dah akal dia habis jadi budak-budak semula. Nampak? Nabi minta berlindung daripada tua yang jadi nyanyuk. Jangan jadi nyanyuk. Tua tak apa, biarlah tua pun panjang umur. Tapi jangan tua nyanyuk menyusah kau orang. Nah. Dan sekali pula meminta ia makan, kadang-kadang minta makan. Nak orang tua kan nak makan, beri makan dah. Kata makan dah ni kan? Oh dah ingat. Tu orang tua. Dan sekali pula minta ia akan minuman dak air pula. Dak cakap nak layang kau, ni molek. Tengah malam katak dinding, kelakung katak dinding. Dah takut tak mau turun, nak benda. Tanya. Dak cerah lagi. Dak lagi, gelap lagi. Tak apa. Nampak? Kadang-kadang nyejang, ni orang tu nyanyuk. Kupak pagi yang gerak. Katak tata. Nak, ni pelakon ikut dah tadi. Turun cucu tengok. Kau ni tu. Pukul berapa? Tanya. Pukul 3. Naik tahu tanya pula. Pukul berapa tanya? Tadi kau dah pukul 3. Lah, muka apa tanya dah ni? Muka apa dah? Dia main gitu selok kita. Alah riak aku tumbuk suti. Mana dak? Maknanya kena sabar dah dengan orang tua. Nah, tapi kebanyakan kita tak tahan sabar. Kalau hak jadi ngepek ni tak tahan, jadi ngepek. Bubrek siapa anak cucu tak mau mari. Tak, kalau mari lebih macam-macam hal. Nah, dari jalan dah mulut hidup. Mulut gerak lagi macam mulut put daga. Tubuh kulit kah kerja, mulut tu diinjuk. Diinjuk di setan. Ada seorang hamba Allah ni dia cakap kau. Tak, tua dah sangat ni duduk belebeh sama. Pukul 2, pukul 3 pop-pop tak tidur lagi. Nak, dadah kau nak buat. Kata suruh dia duduk menolong kau. Ni buat kau ni pasang ngecung. Allah berjuru punya anak. Belepong tu senyap tu. Tidur pakai sok nak lihat ada. Allah, cerita betul. Maknanya dah cakap kau dah. Tiap-tiap malam dak duduk belebeh. Nah, bahan ngecung solengang. Gong bunyi senyap tu. Mulai wala ada kau tidur. Tapi payah barang ngecung barang payah. Kalau ada juga mudah pula.
Maka tiap-tiap gaib aku daripada yang memanggil-manggil ia akan daku dengan tangih, maka aku tanggung akan dia atas belakangku di mana tempat berkeliling aku hingga bila ingin ia akan suatu nasihat aku beri akan dia. Dia kata ayahku ni susah sangat pasal duk memanggil sama, aku nak buat kerja pun rohok. Sekali panggil nak air, atau air kan nak minuman atau nak nasi atau nasi pula. Akhirnya aku ambil keputusan, aku gandong buah atas belakang. Senang aku buat kerja. Nak air Allah air, nak sekelak Allah sekelak. Nak sekedih we sekedih. Jadi tak payah aku pergi unggah, duduk atas belakang sama aku pikul. Aku nak pergi buat kerja, nak berusaha dengan orang, aku pikul sama atas belakang. Oh hebat orang puang ni. Orang puang ni. Allahu Rabbi. Dan jikalau tiada dapat, maka aku berikan dia suatu benda demikian lagi, maka ajaiblah oleh Sayyidina Umar dan berkata, ia adakah kamu tahu bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapak? Maka sembah mereka itu, ya bala ya Amirul Mukminin. Orang Sayyidina Umar kata, mu tengoklah para sahabat inilah perempuan yang telah menunaikan hak bapaknya sendiri. Inilah contoh, dia kata. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku pohon aku berkata seperti yang demikian itu juga, bahawa sesungguhnya dia mendatangkan akan hak serta ziyadah serta lebih lagi pula daripada orang lain. Dia kata bukan kata tunai hak saja, lebih dah hak yang ditunaikan, lebih pada orang lain yang sepatutnya. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Mu kata aku tunai dah hak ayahku aku gendang ni. Dah betul. Salah mu gaduh. Mu kata aku pikul gini mari-mari aku tunai dah, aku bayar dah hak dia. Belum lagi. Mu jangan salah faham. Dia kata Sayyidina Umar, kerana belum lagi aku bayar akan hak ayahku ini. Sesungguhnya adalah bapakku itu memelihara ia akan daku. Dia dulu yang pelihara aku. Dan berdirilah ia dengan segala asbabku. Dia yang cari keperluan aku. Dan berkhidmat ia bapak akan daku. Serta mencita-cita ia akan hidup aku. Dia nak supaya aku umur panjang. Dan enggan ia daripada matiku. Dia tak mahu aku ni anak dia mati. Dan aku khidmat akan dia sama juga. Bila dia tua, aku khidmat kepada dia. Dan aku berdiri memelihara atasnya ayah. Sama juga. Tetapi aku mencita-cita aku akan matinya. Dalam hati, kalau mati senang. Sini tak, dia kata tak sama dengan ayah dia. Mu jangan kata sama ayah aku, dia bela aku daripada kecil, susah apa semua. Memang sama dengan aku bela dia sekarang, aku sama susah. Tetapi dia tak mahu aku mati dulu anak dia. Aku sekarang tak cakap nak rendang kau. Mari tak mau dalam hati, kalau mati rehatlah aku, senanglah sikit. Jadi oleh kerana perasaan aku lagu tu, aku sebenarnya tak tunai lagi hak dia. Dah nak banding dengan ayah kepada aku. Ayah tak mencita-citakan kematian aku mencita-citakan kematian ayah. Memang. Kalau anak ayah kita, mak kita dah rohak sangat nak jaga, siapa dak cakap nak cuti, dak cakap nak cuti, balik-balik dak mati kok. Memang kita nak suruh mati dalam hati. Tapi dak kata mak mati derah kek dah, dak kata gitu dalam hati. Orang mati yang sikit ni mari. Kalau mati yang sikit dak ya balik dah duduk Kuala duduk Johor Kakam, telefon. Mak nazak dah. Balik kita pukul 3 pagi dengan anak-anak tengah tidur dalam buah dalam apa akak pula kereta balik ni pucuk Johor. Dah orang kata mak nazak. Mulai ada subuh segong mega, petang sekarang mak pergi masa minggu pula. Faham tak? Dah kena 5 kali dak jeng. Faham? Pening pada kau dia main nyakit lagu tu, mati ya senang. Dia mari lagu tu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Kita berhenti kat tu kerana ada soalan. Mengikut Imam Syafi'i, semayang ada 3 peringkat. Solat awal waktu rahmat Allah, solat tengah waktu keredaan Allah, manakala solat di akhir waktu kemaafan Allah. Jika solat di akhir waktu meninggalkan tahiyat awal, apa kena sujud sahwi? Minta penjelasan. Tak mana soalan? Maksud kata Imam Syafi'i, solat awal waktu rahmat Allah, solat tengah waktu redha Allah, solat akhir waktu maaf Allah. Sebab tu ulama-ulama mengatakan bahawanya yang paling afdal sembahyang ini adalah pada waktu fadilah. Waktu sembahyang dia ada waktu fadilat, ada waktu ikhtiar, ada waktu waktu jawas, dia ada waktu karahah, dia ada waktu tahrim. Maka solat Imam Syafi'i mengkategorikan solat membahagi pada 3 waktu. Umpamanya sembahyang asar tu daripada pukul 4 sampai pukul 7.
ada 3 bahagian. Awal waktu ni bila? Awal waktu, masuk waktu orang bang, kemudian orang qamat, dan kita pun semayang bersama-sama. Dia itulah waktu fadilat. Waktu fadilat ni, kelima-lima waktu ni, situlah tepatnya azan, semayang sunat, qamat. Lepas pada itulah waktu fadilat. Melainkan sembahyang isyak, dia ada 2 waktu fadilat. Sembahyang isyak lain. Macam sembahyang isyak ni, sembahyang isyak ni dia pelik sikit. Dia ada 2 waktu fadilat. Nampak? Dia ada 2 pendapat ulama. Kedua-dua pendapat ini adalah betul belaka. Pendapat yang pertama mengatakan waktu yang paling afdal waktu masuk waktu isyak. Pendapat yang kedua iaitu apabila berlarutan separuh malam, mana tengah malam. Ada pendapat ini juga merupakan pendapat sebahagian besar daripada para sahabat, mengatakan solat isyak yang paling afdal tengah malam. Walaupun orang masuk waktu pukul 8.30, afdal semayangnya tengah malam sikit, pukul 11, 12. Kedua-dua pendapat ini adalah betul belaka. Kedua-dua pendapat ini adalah pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bila kita tahu dah solat semayang isyak ni dia ada 2 waktu fadilat, jadi tak timbullah masalah kalau ada kuliah, ada ceramah dipanjangkan sedikit lebih daripada waktu-waktu fadilat masuk waktu ni. Tak, kerana isyak dia ada 2 waktu. Yang tak boleh kita lambat-lambatkan semayang lain, subuh, zuhur, asar dan maghrib. Isyak dia boleh kerana dia ada 2 waktu. Dia gitu. Tapi kita tak aja dengar lah lagu tu. Macam orang tak aja dengar subuh ada 2 bang. Pasal tak aja dengar. Dah dengar sekali tak apa lah. Kita terima lah. 2 kali bang, pukul 4.30 sekali, pukul 5.30 sekali. Tapi kalau orang tak aja dengar benda tu, memang dia marah. Mana pula 2 kali bang? Tak aja dengar aku. Dia main buah gitu. Ni isyak 2 waktu dia ada. Masuk waktu dah semayang lagi, tunggu pukul 10.11 baru semayang. Dikira waktu fadilat bagi sebahagian daripada pendapat ulama. Baik. Kita tolak waktu dulu, kita ambil waktu fadilat. Siapa yang semayang awal waktu sesungguhnya memang mendapat rahmat Allah. Maknanya rahmat yang paling banyak, fadilat yang paling banyak dikaitkan dengan rahmat kasih sayang Allah. Bila semayang di tengah waktu asar pukul 4.30, dia semayang pukul 5.30. Umpamanya 5.30 atau pukul 6. Maka redha Allah Ta'ala tak murka lagi. Manakala salat di akhir waktu, kemaafan Allah. Maksudnya jangan kamu semayang di akhir-akhir waktu. Tetapi kalau di hujung-hujung itu tidak sampai keluar daripada waktu, hukumnya adalah makruh. Dan selayaknya kamu mendapat kemaafan daripada Allah, jangan kamu ulang di lain kali. Itu maksudnya kemaafan daripada Allah. Jangan buat lain kali semayang pukul 6 semayang asar, 6.30 semayang asar. Sebab maksudnya kemaafan daripada Allah, maknanya lain kali jangan buat. Memang kamu tidak berdosa pada hari ini, tetapi jangan diulang-ulang. Kerana takut diulang-ulang terlajak kepada di hujung yang menyebabkan sebahagian daripada semayang keluar daripada waktu. Jika solat akhir waktu meninggalkan tahiyat awal, apakah kena sujud sahwi? Dia gini, kita solat ujung dah. Kita solat tu hujung dah, hujung waktu. Kalau kita buat benda yang sunat, maka menyebabkan keluar daripada waktu. Kalau kita buat yang wajib saja, tak keluar daripada waktu, maka kata setengah ulama, hendaklah kita buat yang wajib sahaja, tinggal yang sunat-sunat. Tetapi kalau tahiyat awal ini, ulama-ulama tidak mengatakan afdal dah kita tinggal. Maksudnya kalau kita rakaat, kita baca sekali saja subhana rabbiyal azim dan terus angkat kepala dan tinggalkan doa iftitah. Kerana kalau melambat-lambatkan sangat, menjadikan masuk dalam waktu yang lain. Maka tahiyat awal tidak tinggal, kerana dia sunat abaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan rukun sembahyang. Habis itu. Ini beberapa soalan minta penjelasan. Yang pertama, suami merujuk isteri tanpa saksi, sahkah? Kedua, perempuan solat Jumaat zuhur gugur ke tidak? Ketiga, puasa 6 gabung dengan puasa qada, sah ke tak? Yang keempat, hukum jual barang harga berlipat ganda haruskah? Kelima, beri zakat pada anak yatim bolehkah? Yang keenam, telur penyu boleh makan, kenapa penyu tak boleh? Set mana pula ni? Ni set penyu menangis mana?
Yang ketujuh, makan sembelihan orang putih Nasara bolehkah? Yang ke-8, gugur kandungan haruskah? Dia tanya belaka kah lebih. Yang pertama, soalan suami merujuk isteri tanpa saksi sahkah? Kita jawab sah. Ulama mengatakan siapa yang merujuk isteri yang telah diceraikannya sah. Sah lah. Dengan walaupun tidak ada saksi, dengan syarat, dengan lafaz rujuk yang betul lah. Yang kedua, isteri itu masih di dalam iddah raj'iyah. Dia ada juga dalam iddah ba'in. Iddah raj'iyah. Iddah raj'iyah ni iddah yang boleh rujuk. Iddah ba'in iddah yang tak boleh rujuk. Macam talak 3 dia ada iddah kok, tapi iddah ba'in tu tak boleh rujuk. Iddah raj'iyah. Dia hidup masih dalam iddah. Jadi katakanlah sempurna berlaku syarat, cuma dia rujuk tak ada saksi. Tak ada orang dengar. Dia seorang je lepas. Hukumnya sah. Kerana mengadakan saksi dalam bab rujuk adalah sunat, bukannya rukun, menjadi rukun rujuk ataupun syarat sah rujuk. Sunat kita biar ada saksi dengar. Mari seorang mendengar, aku nak rujuk isteri aku, mendengar ni. Sunat gitu. Supaya tidak ada perbalahan di kemudian hari. Tapi kalau dia kata seorang saja, saksi pun tak ada, isteri pun tak ada depan dia, sah juga syarat dia berlapah bagi orang yang boleh berlapah. Aku rujuk semula isteriku kepada perkahwinanku semula. Tak ada seorang dengar. Dan dia kata dia telah rujuk, hukumnya kembali menjadi isteri semula. Nampak? Tak wajib. Kalau dalam bab hudud dia wajib ada saksi. Dalam bab rujuk tak wajib. Dalam bab nikah wajib ada saksi. Nak 2 orang saksi, kita faham tak tu? Dalam bab rujuk sunat saja mengadakan saksi. Yang kedua, perempuan solat Jumaat Zuhur gugur ke tidak? Orang perempuan tak wajib solat Jumaat. Orang perempuan, tak kira lah orang perempuan mana-mana pun, dia tak wajib solat Jumaat. Tetapi mana-mana perempuan yang mengerjakan solat Jumaat pada hari Jumaat tu, dia pergi juga solat Jumaat. Umpamanya dia musafir bersama suami dah. Biasa kampung tak pergi orang mana Jumaat. Tak, tidak pergi. Ni biasa berlaku musafir. Nak balik Kuala Lumpur, nak balik Kuantan, mana-mana, tengah jalan suami berhenti kereta solat Jumaat. Isteri pergi naik atik duduk kat Muslimat solat Jumaat. Bila dia setelah solat Jumaat kaum perempuan ni yang asalnya tidak wajib atas diri dia, maka gugur fardu zuhur. Tak kena lagi sembahyang zuhur. Tak payah qada, kalau buat juga pun tidak disuruh syarak, lengah saja je. Kerana Jumaat dia walaupun tidak wajib telah pun menggugurkan zuhur. Sebab tu siapa yang tidak wajib sembahyang Jumaat, sah sembahyang Jumaat. Orang sakit tak wajib sembahyang Jumaat, sah sembahyang Jumaat. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, sah sembahyang Jumaat. Orang hamba orang tak wajib sembahyang Jumaat, sah sembahyang Jumaat. Gugur fardu zuhur, tak payah buat. Yang ketiga, puasa 6 gabung dengan puasa qada. Ni dekat dah puasa dah ni. Sah ke tak? Puasa 6 puasa Syawal lah. Puasa Syawal. Yang paling afdal puasa Syawal pada 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 berturut-turut. Itu yang paling afdal dan ittifaq ulama. Tetapi kalau ada lagi pendapat mengatakan kalau kita eceh pun sah juga puasa Syawal. Tetapi fadilat tidak menyamai fadilat berturut-turut tadi. Dan umpama ni semayang dia puasa Syawal, 4 Syawal puasa sekali, 8 Syawal sekali, 16 pula sekali, 25, 26 2 kali, 29 pula sekali. Maka ulama kata sah juga sunat Syawal dia, tetapi yang paling afdal berturut-turut bermula pada 2 Syawal. Baik. Dia puasa Syawal, dia niat sekali dengan puasa qada, nak gabung 2 dalam 1 idgham bila gunah. Faham? Jumhur ulama berkata tidak harus. Yang ramai di kalangan ulama mengatakan tidak harus. Hendaklah disuku-sukukan ni. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Walau bagaimanapun ada pendapat yang sedikit di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama-ulama fiqh mutaakhirin yang mengatakan, termasuk dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mutaakhirin mazhab Hanafi, boleh disekalikan puasa Syawal dengan niat puasa qada. Jadi sekali saja boleh. Dia niat, aku niat mengerjakan puasa Syawal esok hari serta puasa qada Ramadan. Ada ulama yang mengatakan boleh dikerjakan seperti itu. Dan pendapat ini adalah sedikit daripada ulama.
dan tidak kuat. Walaupun begitu, bolehlah sesiapa yang ingin untuk mengikut pendapat tersebut, kerana ini juga adalah pendapat ulama, bukan pendapat orang jahil. Yang keempat, hukum jual barang harga berlipat ganda haruskah? Dia tengok barang tu nak jual berlipat ganda. Ada barang yang kita tak boleh jual berlipat ganda, boleh jual sedikit keuntungan lebih daripada harga beli. Tak. Ada barang yang kita boleh jual ikut suka, harga berapa pun kita nak jual. Dan ada barang yang kita tak boleh nak letak harga, melainkan ditentukan oleh pemerintah. Dia ada 3 kategori. Tak, macam minyak, dia pemerintah, dia tetap dalam negeri tu tak boleh nak kena jual harga ni, kena ikut dia. Harga gula dia kata RM1.50, tak boleh. Nampak? Ada benda yang kita boleh mengaut sedikit keuntungan, seperti benda-benda yang menjadi kepentingan kepada masyarakat, seperti umat manusia ni. Orang yang memang kena beli benda tu, dia panggil barang penting di dalam kehidupan. Seperti beras ni memang orang kena beli tau. Tak ada orang dah duduk di Malaysia ni mesti orang nak beli beras, nak menanam nasi. Macam ikan, mesti orang nak makan ikan, nak makan daging, sayur seumpamanya. Benda-benda lagu ni kita tak boleh nak jual lebih jauh, keuntungannya jauh sangat daripada modal asal. Nampak? Hak ni haram. Tak boleh buat sesuka hati. Kerana kalau orang tak beli, tak boleh, orang terpaksa kena beli juga. Minyak, gula, barang penting di dalam negeri. Satu lagi jenis tu, benda yang tidak, kalau orang tak beli pun tak ada masalah. Maka hak tu kita nak jual berapa-berapa pokok pandamu. Nak letak harga berapa-berapa pokok pandam. Tak, benda tu bukan benda penting, tak ada dalam rumah pun tak ada apa, orang tak bakar pun tak ada hal. Telur penyu beri zakat pada anak yatim boleh ke? Jawabnya tak boleh beri ke anak yatim. Tak sah, kerana asnaf zakat 8 saja, 8 tu tak ada sebut anak yatim. Tak boleh beri ke anak yatim. Dan kalau orang miskin bukan anak yatim atas nama miskin, tak apalah, dia anak yatim dan miskin, tak apa, tapi bukan atas nama yatim, atas nama miskin. Sebab yatim bukan bermakna susah. Yatim maknanya mati ayah. Guna molek yatim ni, penyu boleh makan, kenapa penyu tak boleh? Nak bahan mok lah pula. Dah telur mahal sangat. Dah. Dia ulama' fiqh mengkategorikan penyu, kura ni, lebih ni jenis binatang 2 alam. Maka haram dimakan binatang yang 2 alam. Dalam bab fiqh, dalam bab makan ni, semua telur adalah halal dimakan, melainkan telur daripada najis, atau telur yang mengandungi najis, atau telur yang memberi mudarat. Khabar dah itu tak? Telur cicak boleh rebus makan kalau nak makan. Jadi telur boleh makan. Telur yang ada benda-benda yang mudarat seperti telur ular tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jadikan dalam telur ni telah pun ada bisa bagi akan duduk dalam perut anak ular tu lagi. Jadi beri mudarat. Jadi telur penyu tak beri mudarat, boleh makan. Telur labi, telur kura kalau ada lah. Boleh makan pula. Batu-batu dah boleh makan, dah apa-apa mok penyu tak boleh makan pun tak. Tidak mesti kita boleh makan telur tuang ni kita boleh makan tak? Tak. Macam mok kita kan, kita boleh isap kopek susu dia, tapi kita tak boleh nak bulan mok kita. Tak. Hanya boleh susunya saja. Kita nak ambil mok dia cekak-cekak, nak buat singgang, nak rebus makan mok dah boleh. Tak, haram lagu tu. Makan sembelihan orang putih Nasara bolehkah? Jumhur ulama berpendapat bahawasanya halal kita makan sembelihan pertama orang Islam, yang kedua sembelihan al-Yahudi wan Nasara. Yahudi Nasara min Bani Israel boleh makan. Sembelihan orang Kristian, sembelihan orang Yahudi, orang Islam boleh makan. Tapi syarat dengan menepati hukum syarak. Mereka sembelih, putus rat mereh, putus halkum, putus saluran pernafasan dan mati dah benda tu, tidak ada pada hayat mazbuh, sah kita makan. Adapun sembelihan orang Yahudi, orang Kristian yang dengan tidak mengikut hukum syarak, pakai cocok tekok, pakai buat bubur apa benda ni, pakai tembok, pakai katok, pakai bubur dalam bilik, waktu bik gas jadi lemah mampu habis, dah boleh makan gitu.
Kena berhati-hati. Ada orang dia kata boleh makan sembelihan Yahudi Nasara, dia gini orang putih, orang putih sembelih boleh makan, padahal orang putih pakai cocok tekok mana sah pada syarak. Orang kata boleh makan sembelihan orang putih yang terima kitab Injil, orang Yahudi yang menggunakan kitab Taurat, walaupun kitab itu telah diubah, kerana nas dalam Quran mengatakan harus kita makan makanan sembelihan orang-orang Yahudi Nasara, dengan syarat mereka itu sembelih mengikut hukum syarak. Jadi kalau sembelih macam kita, putus orang merai, putus hukum, barulah kita boleh makan. Walaupun dia itu padri Kristian, kita boleh makan. Tapi sekarang ni tak guna taktik tu dah. Dia pakai katuk, pakai cocok tekuk, pakai tembok, pakai selang dalam air, pakai bahan kara, pakai bubuh dalam dewan yang sangat besar, lembu 4 ekor, dia buat tubik udara jadi lemah habis mampu. Senang cara lagu tu. Cara lagu tu tak boleh makan. Sebab kalau orang Islam buat, kita boleh makan tak? Tak boleh makan juga. Maka kalau Yahudi Nasara buat, kita pun tak boleh makan. Yang terakhir sekali, gugur kandungan haruskah? Kita terang sama dah, mungkin tak sebut lagi sinilah. Menggugurkan kandungan, ulama' mengatakan jikalau kandungan itu belum sampai kepada 4 bulan 120 hari, maka menggugurkan kandungan tanpa sebab adalah makruh. Harus tu makna karahah, tapi tak berdosa. Dibenci oleh syarak, tidak disukai. Kerana sajalah untuk kerana nak menjarangkan anak. Tapi kalau kerana apa benda ni, takut tak cukup makan, kerana syok kepada rezeki, haram kita gugurkan kandungan tu walaupun baru 2 hari. Tapi kalau lebih daripada 4 bulan, hukumnya adalah haram, melainkan kerana beberapa sebab. Di antaranya nasihat daripada doktor pakar, jika diteruskan kandungan tersebut boleh memberi mudarat kepada ibu yang mengandung nyawanya, maka ketika itu baru diharuskan menggugurkan kandungan tersebut. Sebenarnya selepas 4 bulan, maka budak itu telah ditiup roh dan akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kanak-kanak yang gugur, yang mati sebelum 4 bulan, tidak akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Kerana itu ulama fiqh kata, siapa yang mati anak dalam kandungan atau baru beranak, kandungan telah sampai 4 bulan, sunat ditaruh nama supaya dia akan senang dipanggil di akhirat nanti. Kalau kandungan tak sampai 4 bulan, baru 3 bulan 29 hari, sehari lagi nak cukup 4 bulan, disebut dalam hadis 4 bulan 120 hari baru tiup roh, maka tak sunat mati kita letak nama. Kerana budak ini 3 bulan 29 hari, tak sampai lagi 4 bulan, tidak akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berjumpa lagi insya-Allah selepas daripada bulan Syawal nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi